Hai, Assalamualaikum semua kawan-kawan pencinta kucing semua. Okeylah, hari ni saya nak buka album lama ni kerana saya nak cerita kepada anda bagaimana asalnya saya menjaga kucing. Dari mana awal permulaan kami sebagai menjaga kucing-kucing terbiar ni macam mana ya. Jadi ada yang sudi ke nak dengar cerita saya ni? Cerita yang tak seberapa ya. Kalau ada yang sudi, anda boleh tonton video ni hingga ke akhir ya. Saya cuma nak kongsi cerita sebab ada orang tanya baru pelihara ke kucing. Ini bukan baru ya. Okey, jom kita start ya. Okey, ini adalah gambar mak saya. Saya tutup sebab zaman dulu kan tak pakai tudung ambil gambar kan. Okey, ni mak saya ketika dia umur 16 tahun. Sekarang ni mak saya umur dia 61. Ni gambar ini 16 tahun 1975. Gambar ini, ni gambar kenangan. Tengok gambar pun kelabu ya masa ni. Lama dah ni gambar ni. Ni antara kucing-kucing pertama yang mak saya jaga ya. Ni kucing-kucing yang mak saya jaga ketika dia umur 16 tahun adalah kucing pertama. Dia suka kucing sejak daripada kanak-kanak, tapi ayah dia garang ya. Masa tu dia tak bagilah pelihara kucing, dia garang ke ayah dia. Jadi ketika umur 16 mak saya telah jaga 7 ekor permulaan. Okey tu, saya tutuplah gambar mak saya tu. Permulaan menjaga kucing tahun 1975 bermula dengan 7 ekor kucing. Ada nama Esa Poreng, ada nama Toyol, ada nama Sedi, Jantan. Lepas tu saya lupa dah, mak saya pernah cerita. Semua kucing ni dia makan nasi bersama ikan, mak saya bagi ya. Memang sejak dulu 1975 nasi dengan ikan. Hidup sehat, tapi memandangkan masa yang panjang 2020 ni memanglah dah tak ada kalau nak tanya. Ni dah lama dah ni. Okey, ni gambar kakak saya ya. Kakak saya tengah dukung kucing. Masa ni kakak saya umur dia 3 tahun. Umur 3 tahun tengah pegang kucing. Kalau kadang-kadang ibu bapa lain dia tak bagilah bulu, takut sesama, takut asma. Tapi mak saya ni dibagi je anak pegang kucing. Ni kakak saya tahun 1986 gambar ini ya. Umur dia 3 tahun. Selamba je pegang kucing ni, kucing yang dia pegang tadi. 1986. Memang daripada 1975 hingga 2020 tak pernah putus kucing. Mati, datang yang baru. Mati, datang yang baru. Silih berganti. Okey? Silih berganti. Okey. Yang ni yang kecil tu saya. Yang kecil tu saya, yang besar tu kakak saya yang tadi kan. Ni gambar ni tahun 1990. 1990 lebih kurang. Tak tahulah awal ke hujung. Masa ni saya kecil lagi, tak pandai jalan lagi ni. Kat sebelah tu kucing pertama yang ada rumah nenek saya. Kalau yang 7 ekor tadi kucing pertama mak saya. Ni kucing pertama yang ada rumah nenek saya. Nama dia Mak Ucu. Mak Ucu. Ni saya kecil ni lagi dah bergelumbang dengan kucing ya. Bukan bergelumbang dengan dosa. Dengan kucing. Maknanya saya daripada celik mata je kucing sekeliling saya ya. Ni Mak Ucu, kenangan ni. Semua ni kucing-kucingnya dah mati ya saya dah tunjuk ni. Ni cuma kenangan. Sebenarnya banyak lagi. Daripada 1975 sampai ke 1990 ni dah banyak. Tapi tak ambil gambar. Dulu-dulu tak ada kamera ya. Jadi okey ni. Ni kakak saya. Kakak saya masa ni tahun 1998. Ni kucing yang dipegang tu nama dia Kunak ya, Kunak.
Banyaklah kenangan dulu-dulu, tapi banyak kucing yang tak ada gambar. Ni kunak ya. Sebenarnya kucing yang pelihara memang ramai. Daripada dulu hingga sekarang memang ramai, tapi tak ada gambar yang dulu-dulu. Sesetengah je yang ada gambar ni. Ni semua 1% saja. 99% lagi tak ada gambar. Macam tu. Sikit je yang ada gambar. Inilah kunak ya. Semua ni kucing dah mati ya. Jadi siapa-siapa nak persoalkan tentang bila jaga kucing lah apa, kau ni tak pandai jaga kucing lah. Dah lama dah kami jaga kucing, bukan sekarang ya. Bukan ni saya tengok tengah dukung kucing. Masa ni saya umur 4 tahun ya masa ni. Tengok saya hodoh betul lah masa kecil dulu. Malu pula nak tunjuk. Tak apalah. Okey, nak tunjuk kucing tu sebenarnya saya ni. Okey, masa kecil macam ni pun saya memang hidup dengan kucing. Jadi kalau nak cakap kamu tak pandai lah jaga kucing, nak buat YouTube lah tu. Jaga kucing nak buat YouTube. Salah ya. Dari kecil lagi memang dah hidup dengan kucing ni. Ni kucing ni dia pandai salam ya. Bila kita hulur nak salam, dia pun bangun salam. Ni saya hulur macam tu, dia pun nak bersalam. Semua ni kenangan-kenangan. Dia tengok, ni saya nak posing, tengok macam kayu saya posing. Tapi tengok kat depan tu ada je yang bertenggek. Sebab kucing ramai. Ni nama dia Peppy ya. Ni semua dah mati. Peppy dah mati dah Peppy ni. Macam ni lah. Okey, kami bermula daripada mak saya umur 16 tahun jaga kucing. Kemudian dia jaga silih berganti. Ada mati, ada hidup, ada yang baru datang. Tak pernah putus ya. Okey. Ini Bear ya. Yang saya pegang ni nama dia Bear. Bear ni salah satu kucing istimewa sebabnya masa ni dia sihat. Duduk dalam masa 2-3 hari selepas saya ambil gambar ni, dia kena langgar. Dia tak mati. Masa ni tahun 1998 dia kena langgar. Dia masih hidup. Cuma dia pengsan macam tu lah. Bila dia sedarkan diri dia tak boleh berjalan. Dia lumpuh. Akhirnya dia lumpuh. Ambil masa berbulan-bulan, 7-8 bulan barulah dia boleh berdiri. Dia boleh berdiri semula, tapi dia jalan berpusing. Leher dia tu macam seliuh dah, urat dia agaknya. Dia jalan berpusing, terhuyung-hayang berjalan macam tu. Tapi semakin lama dia sihat ya. Dia kucing manja, tidur dengan mak saya. Kalau nak bagi makan, kita kena letak bawah saji yang dah tak guna ya. Letak bawah saji. Sebab dia berpusing. Okey, ni gambar terakhir dia ya. Gambar terakhir dia meninggal dunia. Tapi alhamdulillah lah, sepanjang hidup dia hidup gembira. Walaupun dia kena langgar, kita layan dia sangat istimewa. Bagi makan sedap-sedap, duduk bagi makan bawah saji. Sebabnya dia berpusing. Kalau kita tak letak bawah saji, dia berpusing hingga hujung sana. Makanan dia dekat sini, dia berpusing hingga ke hujung sana. Jadi bila kat bawah saji, dia berpusing di tempat yang sama. Dia jumpa makanan, dia makan balik. Lepas tu dia berpusing balik, dia jumpa makanan, dia makan balik. Macam tu. Kena letak bawah saji. Jadi dia hidup akhirnya dia dah boleh berlari. Walaupun dalam keadaan berpusing macam tu, tak berapa betul, dia boleh berlari. Dia sihat gemuk. Tapi akhir-akhir ni gambar ni 2004 dia. 1998 hingga 2004 dia semakin kurus ya. Dia tak ada selera dah. Lama ya dia hidup macam tu. Dia daya OKU lah kalau manusia. Ni KKU, kucing kurang upaya ya. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Jadi adalah juga kenangan dia masa dia hidup ya. Okey. Ni tengoklah.
Kecil-kecil dulu memang dah pegang kucing ya. Ini pula nama Anjang. Dia kucing manja juga. Ni gambar dia yang dah mati lah ni. Nasib baiklah dulu ada kamera ya. Telefon tak ada masa tu nak ambil gambar. Okey, ada kamera ni, kita ambil gambar ni. Ni dah mati. Semua ni kenangan-kenangan ya. Suatu ketika dahulu. Memang sejak daripada dahulu ni, sejak daripada zaman mak saya dah pun pergi veterina di tempat doktor yang terdahulu lagi. Dah kenal dah mak saya. Ni tengoklah ni kucing-kucing saya. Ini pada tahun 2003 ya. Ni kucing ni. Saya pun sampai dah lupa dah nama-nama sebab dah ramai. Ni sikit saja yang ada gambar ni. Yang tak diambil gambar tu masih ramai. Daripada dulu hingga sekarang ni. Tengok ni saya ya. Saya tutup lah sebab tak pakai tudung. Masa ni saya dah tingkatan dah ni. Ni yang macam Mokse tu, inilah Mokse pertama. Dulu-dulu dialah nama Mokse. Sepas dia mati, yang lain pula yang color macam dia buat nama Mokse. Hinggalah sekarang ada lagi nama Mokse yang makan ayam tu kan. Tu Mokse dah generasi sekarang dah. Yang ni dah mati dah ni. Okey. Sumpah demi Allah, sejak daripada dulu hingga sekarang lebih daripada 1000 ekor kalau berkumpul semua. Tapi tak dapat berkumpul semua sebab mati ya. Yang dahulu mati, timbul yang baru. Tak putus. Kucing kat rumah saya tak pernah putus. Tak pernah kurang daripada memang ramai. Memang selalu ramai. Tak pernah kucing berapa ekor, 10 ekor. Tak pernah macam tu. Paling banyak pun, okey, bukan paling banyak, paling sikit pun 30 ekor ke atas. Paling sikit. Itu satu-satu masa mungkin kucing mati. Tapi sekejap saja 30 ekor tu, dia akan bertambah. Kucing baru akan datang. Tu kucing hitam tu. Tengoklah. Ni album lama ya. Kucing-kucing yang terdahulu. Masa saya kecil-kecil. Ni tengok. Saya nak ambil gambar tu kucing tu. Okey. Saya cakap ni demi Allah ya. Saya cakap saya tak tipu. Lebih 1000 ekor kucing yang pernah kami bela. Dulu hingga sekarang. Lebih, memang ramai. Kalau nak campur semua-semua. Kita pun dah lupa tu gambar kakak saya tadi ya. Okey, ni tengok. Saya nak cakapnya, bila kita ambil gambar ada je kucing. Sebabnya ni kakak saya. Ni kakak saya darjah 6 masa ni. Ke darjah 5. Macam tu lah. Ada je kucing. Sebabnya di rumah saya kucing tak pernah putus. Memang daripada dulu rezeki dikongsi bersama kucing ya. Ni gambar dalam album masa ni, dalam kamera lah. Masa ni tahun 2013. Ni suami saya ni mula-mula kahwin dulu. Dia kahwin dengan saya, dia pun bela kucing bersama saya juga. Hinggalah sekarang semuanya 100% daripada gaji dia kerja. Suami saya kahwin dengan saya kerja 7-Eleven. Gaji permulaan dia gaji masa tu tak kahwin lagi 700 gaji pertama dia. Dia kumpul duit nak kahwin tu. Ni semua ni kucing-kucing dululah ni. Okey, ni lepas tu suami saya kumpul duit. Tak lama tu gaji dia naik 900. Lepas tu gaji dia naik 1000. Macam tu lah dulu. Lepas tu suami saya kerja tukar jadi promoter atas Pasifik dekat KB Mall. Saya cerita kisah benar ni ya. Okey. Ini antara kucing istimewa ya. Ini nama dia Patih. Patih ni 14 tahun dia hidup dengan saya. Satu lagi ada nama Ibu, tapi tak ada gambar. Ibu tu dia hidup dengan saya kan sejak daripada 1998 hingga tahun 2008. Ibu tu, tapi tak ada gambar. Ini 14 tahun dia duduk dengan saya, Patih ni. Tapi ni gambar masa akhir dia nak mati dah ni. Ambil gambar kenangan ya. Okey, saya nak sambung cerita suami saya ya. Suami saya
bermula 7-Eleven, kerja Pacific dekat KB Mall tu, dekat Cadar Chester, gaji 1,000 macam tu je masa tu, 1,000, 1,200 lah, macam tu lah. Jaga kucing, tapi yelah tak berapa mampu. Saya meniaga, masa tu saya meniaga depan rumah, meniaga semata-mata untuk bagi kucing makan, untuk rawatan kucing. Dapat duit, saya meniaga kan, saya meniaga pagi buka kedai, pukul 2 saya tutup kan, sebab saya meniaga untuk budak-budak sekolah kan. Dapat duit petang tutup kedai tu, start motor pergi beli ikan. Sudah tu naik goreng ikan, nak bagi makan kat kucing. Hasil saya meniaga tu. Suami saya beli beras masa tu 9 plastik, maknanya satu plastik 10 kilo. Dalam masa, saya lupa dah kisah-kisah ni semua, tapi itulah kenangannya. 10 kilo 3 hari. 3 hari nak masuk 4 hari tu, habis 1 kilo. Ya, sebulan 90 kilo. 9 plastik beli suami saya gaji. Untuk sebulan dia beli. Kadang-kadang tak cukup. Saya beli lauk, ikan. Suami saya beli beras. Lepas tu kucing sakit lah apa ni semua. Gambar-gambar kucing saya dulu lah ni. Saya tunjuk lah ni. Okey. Selepas itu alhamdulillah, mungkin berkat doa kucing-kucing ni, suami saya sudah dapat kerja tetap. Jadi bertambahlah rezeki untuk miau-miau ni. Ya, orang kata kalau pelihara kucing ni, yalah kucing akan doakan kita. Saya harap begitulah. Okeylah, ni pula Syasha. Ini gambar Syasha, tak ada gambar lain yang elok sikit. Ada gambar ni je. Ni pun kucing antara kucing istimewa. Syasha ini adalah emak Kukus. Kalau anda tengok video saya yang sebelum ini, Kukus, inilah mak dia. Mak dia ni kucing terecak akal. Biarlah saya cerita sedikit ringkas ya. Suatu hari Syasha ni, dia kecil lagi, dia kanak-kanak lagi masa tu, dia hilang. Saya pelihara dia hilang. Nak bagi makan tak ada, tak jumpa. Selepas 4 hari dia hilang, bunyi kucing mengiau di seberang jalan. Masa tu semak, depan seberang jalan tu semak. Bunyi kucing mengiau. Cari-cari jumpa dia tengah terbaring. Terkejut. 4 hari, maknanya dia 4 hari dia terbaring kat situ. Kita tak tahu dia ada kat mana. Masa tu kita cari tak jumpa, dia semak kat seberang jalan tu dulu. Maknanya 4 hari dia pengsan kat situ. Rupanya dia kena langgar ya, Ambil dia bawa balik ke rumah. Lepas tu cek, tengok lalat dah letak telur berulat. Kita buang ulat kat badan dia 8 ekor. Selepas pada tu kita rawat dia lumpuh, tak boleh jalan, dia koma tu kan, dia tak boleh jalan. Tak lama tu kita rawat dia apa semua, dia dah boleh berjalan, tapi dia mental dia macam hilang ingatan. Dia tak tahu, kita panggil dia macam yang tadi tu saya cerita, dia jalan macam tu lah, terhuyung hayang. Dia jadi kucing yang kurang upaya. Inilah Mak Syasha. Lepas tu dia panjang umur, dia sihat, gemuk semua, dia sihat. Sampailah dia dah jadi kucing dewasa. Kukus tu anak dia lahirkan Kukus kan, kecil je macam anak tikus, sebab itu nama dia Kukus. Dia nak dukung anak dia. Kalau dia dapat gigit kaki dia angkat. Dia dapat gigit ekor. Dia kucing kurang upaya, tak pandai. Tapi dia jaga Kukus, pandai. Hingga sekarang Kukus masih ada. Kukus, Syasha ni dia kena langgar masa tu tahun 2000 dan dia mati pada 2014 ke 15. Syasha panjang umur dia jadi kucing yang walaupun dia OKU semua, dia jalan tak betul, tapi dia sihat. Kukus, dia lahirkan Kukus tahun 2012 ya. Sekarang 2020, Kukus pun dah
lama dah hidup juga. Jadi Syasha mati tahun 2014 ke 15 macam tu lah. Di akhir-akhir hayat dia jadi hilang penglihatan. Mungkin kesan daripada kena langgar tu kot, hilang penglihatan. Jadi dia tak nampak ya. Okey, dia langgar semua-semua dan dia meninggal dunia dah. Okey, ni antara kucing-kucingnya dulu ya. Okey. Okey, saya sambung lagi cerita. Lepas tu suami saya pun hingga sekarang lah, alhamdulillah lah, adalah rezeki dia lah. Sekarang saya dah tak berniaga dah ya. Dia 100% ya. Okey, ni gambar saya ambil veterina, Jabatan Perkhidmatan Veterina Jajahan Tupai. Inilah veterina yang sejak dulu mak saya datang hinggalah sekarang saya pula sambung. Saya menyambung warisan. Okey, doktor, sejak daripada doktor yang dulu hingga bertukar pada doktor lain, bertukar pada doktor lain dan bertukar pada doktor lain pula. Saya tetap lagi pelanggan setia veterina ini. Ya, selepas itu saya pun macam sekarang ni tak kena doktor saya tak kena pergi dah veterina sekarang ni. Veterina yang datang kat rumah saya sekarang ni sebab ni contoh ni gambar saya bawa kucing pergi veterina ni. Dekat veterina ni lah kucing saya bawa ni. Ini adalah sangka pertama saya. Sangka ini sangka kakak saya bagi. Inilah satu-satunya sangka yang ada masa ni. Kucing ramai yang sakit, nak bawa pergi veterina susah, nak bawa ramai tak boleh. Jadi bawa 2 ekor, esok 2 ekor, lusa 2 ekor. Jadi doktor yang sekarang ni dia memahami saya cakap kat dia, dia datang rumah saya. Untuk pengetahuan semua, veterina daripada dulu hingga sekarang datang kat rumah saya seminggu sekali, seminggu 2 kali, 2 minggu sekali. Ni antara kucing-kucing dulu ya. Ni Sima nama dia. Dia suka duduk kat tinggi-tinggi ya. Okey. Veterina datang, doktor, saya bagi nama ya, Dr. Kim. Saya panggil dia Dr. Kim. Dr. Kim ni ada dalam channel saya episod tu. Yang ni nama Lona. Dah mati dah semua ni. Ni kucing dulu-dulu ni ya. Okey, di episod 10 kat channel saya itulah Dr. Kim. Dr. Kim. Dia sebenarnya selalu datang tapi saya tak rakam lah. Saya rakam sekali tu je ya, bagi menghormati dia lah. Okey. Ni kenangan berita surat khabar Sinar Harian datang ke rumah saya ya. Ni masa ni kucing di bawah jagaan saya ya, tapi gambar tu gambar mak saya ya. Yang pegang kucing tu mak saya lah tu. Saya malu, saya cakap malu nak ambil gambar. Wartawan nak ambil gambar saya malu. Jadi mak saya ganti saya. Masa ni kucing dah pun di bawah jagaan saya. Saya dulu mak saya kan bermula daripada 2009 100% di bawah jagaan saya, dan 2012 di bawah jagaan saya dan suami saya. Saya kahwin 2012. 2009 start saya jaga kucing. Mak saya serahkan semua kepada saya. Dia dah lepas tangan sebab dia masuk hospital ya. Dia kena operation. Jadi semua kucing saya yang jaga hingga sekarang, 2009 hingga sekarang. Saya dan suami saya jaga semua kucing ya. Inilah surat khabar ya, kenangan keratan tu ya. Kucing ibarat anak sendiri ya. Okey, ni kucing tu Batu nama dia, dah mati dah. Okey, ni gambar nenek saya ya. Okeylah. Gambar ini saya ambil seminggu sebelum nenek saya meninggal dunia. Untuk pengetahuan semua, nenek saya ni bukan pencinta kucing. Saya ulangi, bukan pencinta kucing, tapi dialah yang buat sangkar besar, habis duit beratus. Sangkar tu besar, keluasan manusia boleh duduk 10 orang pun boleh duduk.
sangkar tu boleh berdiri masuk dalam tu. Boleh buat kedai. Nenek saya yang buat sangkar tu. Dia bukan pecinta kucing, tapi dia yang membantu saya dalam segi keuangan suatu ketika dahulu. Tak cukup duit nak beli ikan, nenek saya bantu. Beras kucing habis nak bagi makan, nenek saya bantu. Inilah nenek saya. Kawan-kawan, sedekahkanlah Al-Fatihah kepada insan mulia ini yang dia yang menjaga saya daripada kecil. Walaupun dia bukan pecinta kucing, maknanya dia tidak belai-belai kucing, tetapi dari segi keuangan dia banyak membantu saya dulu. Ya, jadi kawan-kawan, doakan nenek saya. Ini gambar dia seminggu sebelum dia meninggal dunia, ya. Dulu saya meniaga dengan nenek saya lah. Nenek saya tolong saya. Saya meniaga kat kedai dia yang teman saya. Bila dia sakit, saya dah tak meniaga. Saya bagi orang sewa kedai tu, ya. Dan dia dah meninggal dunia, saya dah tak meniaga dah. Saya tak boleh nak duduk kat kedai tu. Saya teringat kat dia sebab dia yang teman saya. Pagi hinggalah tutup kedai, dia ada bersama saya, mencari rezeki untuk tolong saya nak beli makanan kucing ni lah. Begitu. Okey, itulah sedikit sebanyak kisah dulu, ya. Okey, ni saya nak jawab soalan-soalan. Ada orang-orang tanya, ada orang kata tak boleh bagi kucing makan nasi. Okey, sejak daripada 1975 mak saya pelihara kucing, bagi makan nasi dengan ikan sahaja. Dan hingga sekarang 2020 saya bagi nasi dengan ikan. Kucing alhamdulillah semua sihat. Tak ada sakit pun. Sihat saja. Ya. Ni gemuk-gemuk ni. Ada yang kurus pun ada. Kita baru kutip jumpa dia. Okey, saya nak jawab soalan-soalan yang sering orang-orang yang datang rumah saya akan cakap macam ni. Kucing kau okey, saya cakap bahasa Kelantan lah. Dia tanya macam ni. Orang yang datang rumah saya, dia cakap, "Allah, kucingmu ni kurap lah maknanya. Kurap je kucing aku, tak ada kurap. Mak apa kucingmu ada kurap? Mu tak cara ke?" Okey, saya nak jawab. Dia cakap saya tak jaga kucing ada kurap. Jawapannya, kucing tu saya jumpa memang dah berkurap. Ni, bapak kucing ni saya jumpa berkurap, comot, kurus. Anda nak ambil ke kalau jumpa kucing macam ni? Saya nak tanya. Kalau anda jumpa kucing macam ni, kurap, comot, kurus, anda nak ambil tak? Sekarang dia duduk dengan saya, kurap dah tak ada, cuma comot lah, bulu dia putih, dia tidur suka hati dia je nak tidur kat mana, jadi dia comot. Tapi kalau angkat dia berat tu, makan nasi dengan ikan hari-hari. Ni awet bolah ni. Ni ingat lagi tak? Ni semua ni kucing orang buang ni. Ingat dia datang comel-comel macam ni ke dia datang? Ni yang belakang ni. Ni ekor pun tak ada bulu. Masa datang ekor tak ada bulu pun tak ada. Tengok gemuk. Makan nasi dengan ikan je. Makan nasi dengan ikan saya bagi. Orang kata, kamu tak jaga kucing ke? Kurap. Bukan tak jaga. Saya jumpa yang berkurap lah, saya ambil. Dia kata kucing kat rumah dia tak ada berkurap. Sebab kamu jumpa kucing kurap, kamu tak ambil. Tak adalah kucing kurap kat rumah tu. Itu jawapan dia. Awak jumpa kucing yang berkurap kat tepi jalan, awak tak ambil. Jadi tak adalah kucing kurap kat rumah awak. Jadi dia tanya saya, tak jaga kucing, tak reti jaga kucing berkurap. Saya ambil yang dah berkurap. Tapi saya terus telefon veterina, ya. Veterina datang, cocok, seminggu kurap dah hilang. Jadi tak ada kurap lah ni. Yang putih ni yang ada kat episod sebelum ni, anda boleh tengok, ya, episod kisah kucing dalam kurungan, ya. Saya jumpa dia tengah makan tulang kering. Tulang kering ni faham tak maksud dia macam mana? Tulang yang dah lama tak ada isi, tu satu hal. Keras kering dalam tulang tu, kalau kita ketuk yang hitam basah tu tak ada kering. Jadi anda fikir lagi elok dia makan tulang kering sisa dalam tu sampah yang dah basi ke, ataupun nasi dengan ikan. Jadi siapa ada orang kata, tak boleh bagi kucing nasi dengan ikan.
Okey, lebih baik dia makan makanan basi lah dari tong sampah. Lebih baiklah saya bagi nasi dengan ikan, ya. Boleh teruskan hidup ni, makan nasi dengan ikan ni. Gemuk ni. Dulu jumpa dia dekat Mr. D ni, mi goreng. Ekor tak ada bulu, kurap, kurus kering. Tak ada siapa, tak ada siapa nak pandang lah. Ni, tak ada siapa nak pandang ni semua ni. Ni. Tapi duduk kat sini, kita kongsi rezeki saya. Okey. Rezeki saya setakat nasi dengan ikan saja, ya. Kalau kiblas saya bagi jarang-jarang, ya. Jarang-jarang. Maknanya dalam seminggu sekali saya bagi kiblas, ya. Ataupun seminggu 2 kali. Okey. Anda tahu tak, saya tengah bagi kucing nasi kat belakang. Tengok, saya dalam perjalanan nak pergi intai anak saya ni, duduk seorang-seorang dalam rumah. Saya sejak dia daripada umur 6 bulan 6 bulan, bukan 6 bulan, ya 2 bulan. Dalam saya lahirkan dia 2 bulan saya upah orang jaga kucing. Upah. Selepas 2 bulan saya jaga sendiri. Saya tinggal tengok ni. Saya tengah bagi kucing makan sebenarnya, tapi saya intai pula budak ni tengah buat apa. Sekarang ni umur dia dah 2 tahun. Saya intai, saya bimbang dia duduk dalam rumah ni seorang-seorang. Okey. Betapa susahnya saya ni. Jadi jangan persoalkanlah bagaimana saya jaga kucing. Saya intai dia pula. Tu, tengok tu. Seorang-seorang, inilah budak yang berdikari, berbekalkan kartun. Saya pasang kartun dengan mainan ni. Saya tinggal dia bagi kucing kat belakang berjam, seorang-seorang. Suami saya kerja. Kalau nak tunggu dia balik pukul 7, pukul 6-7 petang, laparlah kucing. Saya terpaksa bagi kucing makan. Saya tinggal ni. Nasib baik Allah kurniakan dia baby yang memahami. Sejak daripada dia kecil hingga sekarang, saya tinggal dia seorang-seorang, bagi kucing makan, basuh sangkar kucing. Dia tak banyak meragam. Dia budak berdikari. Saya tinggal dia seorang je. Okey, ni tengok ni yang kita ambil yang termenung kat tepi jalan hari tu. Dah kenyang ni. Dah siap dah makan. Tertidur dah. Nasi dengan ikan rebus. Ya, ni yang kita ambil kat rumah saudara saya hari tu, kat bekalan kubur. Dah tidur kat atas tu, dah semua dah kenyang. Jadi macam ni lah, jangan persoalkan, oh kamu jaga kucing, bawa pergi veterina ke tidak? Kucing kamu ni sakit-sakit ni. Saya jumpa kucing sakit, saya pergilah. Bukan pergi, sekarang ni veterina datang rumah saja, ya. Veterina datang rumah saya. Saya tak ambil lah gambar tu, sebab hari tu doktor tegur saya. Dia tak nak lah ambil gambar dia. Hari tu saya dah ambil sekali. Jadi dia datang kat rumah saya kadang-kadang. Ahad datang, hari Rabu saya telefon pula suruh datang pula. Sebabnya kucing masih lagi tak sihat. Ni kat belakang rumah ni, yang dalam sangkar saya letak belakang ni, dia ada bendang belakang tu. Dia ada pokok-pokok, jadi berangin kawasan ni. Kucing duduk kat sini berangin. Yang dalam sangkar ni bukannya bukan nak aniaya dia, ya. Ni ada sebab-sebab, ya. Dikurung sebab ada sebab. Okeylah kawan-kawan semua, saya nak cakap, ya, saya jaga kucing sejak daripada dulu hingga sekarang memang nasi dengan ikan rebus. Saya tak mampu nak bagi lauk sahaja, ya. Kucing wujud sejak daripada dulu. Kiblas baru je wujud. Ada orang kata, kenapa bagi kucing nasi? Kucing makan makanan dia. Whiskas, Royal Canin, macam-macam tu wujud dunia sekarang je. Kucing wujud dunia dulu. Maknanya baru sekarang je wujud makanan tu. Saya bagi nasi je lah. Ni kucing baru ni. Belum saya cerita kisah dia. Nanti saya cerita, ya, di episod akan datang, kisah kucing ni. Okeylah. Jadi saya kadang-kadang sedih lah. Orang pun menghina. Orang kata bodoh pelihara kucing, bodoh, tak ada hasil. Lebih baik pelihara itik ayam, dapat duit. Habiskan duit. Biarlah orang nak kata macam tu, biarlah, tak apalah. Kita niat nak kongsi je rezeki. Kalau saya pelihara kambing, orang kata lebih baik pelihara kambing, dapat hasil. Saya terus terang, saya kesian. Kalau saya pelihara kambing tu nampaknya saya pelihara dia hingga ke akhir hayat lah. Tak sampai hati, ya. Nak jual, nak sembelih tak sampai hati. Jadi lebih baik saya pelihara kucing. Tengoklah ni, tidur.
Kalau dulu duduk tepi kaki 5. Jadi bersyukurlah ada orang pelihara. Jangan persoalkan tentang saya bagi makan tu ya. Sebab saya memang bagi makan dia setiap hari. Rela ni. Lepas tu duit habis untuk rawatan lagi ya. Okey, semuanya saya dah buat yang terbaik dah. Jadi itulah ya. Okeylah, jumpa lagi lah di episod akan datang ya. Okey, bye.